Halo semua, salam sejahtera kepada semua murid. Kita bersuah kembali dalam video kali ini. Cikgu berharap semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan masih bersemangat untuk belajar, menambah ilmu, memperbaiki kemampuan diri. Okey, hari ini kita bersuah kembali, dalam video ini sebabkan keadaan kita belum pasti lagi bilakah kita dapat bersemuka di sekolah. Baiklah, saya percaya dan semua murid telah pun mendapat soalan kerja khusus pendidikan seni visual kertas 3 ini pada calon-calon yang mengambil pendidikan seni. Saya percaya sudah pun membaca dan memahami soalan dan telah pun memilih soalan yang harus dilakukan ataupun yang harus disiapkan kerja khususnya. Sebelum itu, kemungkinan dalam bimbingan cikgu pada hari ini ada penambahbaikan. Ada penambahbaikannya nanti. Sekiranya ada penambahbaikan dalam penerangan cikgu ini, cikgu akan maklumkan kepada murid semua dengan kadar yang segera. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang panduan untuk melaksanakan kerja khusus ini, kita tengok dulu semua murid haruslah membaca dan memahami soalan dan juga peraturan dari kementerian ataupun lembaga peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini soalannya. Soalan ini mengandungi 4 tugasan dan anda dikehendaki untuk memilih satu tugasan saja. Baik, hari ini sebelum kita pergi ke soalannya, kita harus tengok arahan kepada calon. Ini sangat penting untuk dipahami oleh semua murid. Pertama, calon SPM yang mengambil mata pelajaran pendidikan seni visual wajib melaksanakan kerja khusus ini. Ini wajib. Mungkin saya boleh perbesarkan di sini. Wajib melaksanakan. Sekiranya calon tidak melaksanakan kerja khusus ini dianggap tidak hadir. Ingat tu baik-baik. Yang kedua, kerja khusus ini hendaklah dilaksanakan secara individu. Dalam bulan, ini bukan Februari dalam bulan Julai hingga bulan Disember. Awal bulan Disember. Yang ketiga, dokumentasi serta catatan. Ini dokumentasi serta catatan. Bukti kajian hendaklah ditulis tangan atau menggunakan cetakan komputer. Jadi ada dua pilihan, sama ada menggunakan tulisan tangan ataupun cetakan komputer. Yang keempat, semua bukti kajian mestilah asli. Ini mestilah asli. Lakaran proses dan hasil rekaan mestilah asli. Hasil dihasilkan sendiri oleh calon dan tidak ditiru daripada mana-mana sumber. Yang kelima, bukti kajian dan lakaran kajian mesti dihasilkan menggunakan kertas berukuran 28 cm kali 38 cm. Itulah ukuran lebih kurangnya lah yang selalu kita gunakan di sekolah. Yang keenam, calon mestilah mendapat bimbingan guru mata pelajaran. Ini yang penting nih. Jangan dapatkan bimbingan daripada orang luar. Nanti tersalah pula tentang tata cara pelaksanaan kerja khusus ini. Dan yang ketujuh, calon hendaklah mendapatkan pengesahan daripada guru pembimbing setiap kali mendapat bimbingan daripada guru pembimbing. Kalau boleh turunkan tanda tangan guru kalau ada peluang untuk bersemuka dan juga tahrik. Tahrik pula. Tariknya.
Seterusnya, calon mestilah memenuhi semua aspek dalam kriteria penskoran untuk mendapat grade cemerlang dan juga baik. Ini biasalah ni ya. Okey, yang ke-9, ini yang penting ni diingatkan. Okey, komputer sepenuhnya. Lakaran yang menggunakan komputer sepenuhnya dihadkan kepada 3 helai sahaja. Okey, 3 helai saja ya. Tidak boleh lebih. Okay, calon boleh menggunakan warna dan media lain untuk lakaran kajian. Okay. Untuk lakaran kajian itu kita boleh guna warna ataupun media lain seperti pensel warna dan sebagainya. Okay. Hasil kerja calon mestilah secara manual dan calon tidak dibenarkan menghasilkan kerja dalam bentuk collage. Jadi perlu diingat, collage itu tidak dibenarkan. Maksudnya teknik tampalan semua itu. Okey. Yang ke-12, semua bukti hasil kajian hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul portfolio. Okey. Calon digalakkan menjilid hasil kajian. Okey. Apa maksud portfolio di sini? Okey, maksud portfolio di sini ialah kajian yang mengandungi maklumat. Jadi kajian-kajian yang anda lakukan itu yang mengandungi maklumat digabungkan dan dijilidkan menjadi satu kajian dalam bentuk buku ataupun dimasukkan dalam satu file. Okey, itu dimaksudkan portfolio. Okey, kajian-kajian yang mengandungi maklumat. Okey, seterusnya yang ke-13, penilaian proses kerja dan pemberian markah calon akan dilakukan sepanjang masa kerja khusus dilaksanakan berdasarkan aspek dan kriteria. Jadi pemberian markahnya berperingkat-peringkat, okay? Bermula dari bulan Julai ini sudah ada berlaku pemberian markah sehinggalah kerja khusus itu diselesaikan pada bulan Disember nanti. Dan semua hasil kajian, lakaran proses dan hasil rekaan hendaklah kemas. Ini sangat penting kekemasan ini sebab aspek kekemasan ini memperuntukkan kalau tidak silap 5 markah. Okey, ini adalah antara arahan yang penting, sangat penting harus dipahami oleh semua calon. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan hari ini cikgu hanya berfokus kepada soalan 2 sebab cikgu akan menerangkan panduan bagaimana melaksanakan kerja khusus. Soalan kedua iaitu berkaitan dengan rekaan grafik untuk kotak pembungkusan. Okey. Baik. Cuba kita tengok soalan ni. Sebuah syarikat makanan tradisional ingin membuat rekaan grafik, ingin membuat rekaan grafik terbaharu, terbaharu pada kotak pembungkusan yang sedia ada. Pada kotak pembungkusan makanan sedia ada mereka bagi pasaran antarabangsa. Jadi maksudnya di sini kotak itu sudah tersedia. Jadi pelajar bukan mereka ataupun mencipta kotak, desain kotak, tidak. Pelajar dikehendaki untuk membuat reka grafik terbaharu pada kotak tersebut. Kaji dan hasilkan satu rekaan grafik untuk kotak pembungkusan tersebut supaya kelihatan lebih eksklusif dan menarik. Kelihatan eksklusif dan menarik. Maksudnya di sini pelajar dikehendaki untuk menambah baik grafik yang sedia ada. Maksudnya upgrade supaya kotak pembungkusan makanan tradisional ini dapat dipasarkan secara global di pasaran antarabangsa. Maksudnya secara eksklusif dan menarik, boleh mendapat sambutan. Berdasarkan kajian tersebut, rekaan anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut. Bahan bebas dan bersesuaian. Ukurannya minimum, ukuran minimum
30 cm kali 30 cm kali 15 cm. Jadi kalau lebih besar daripada ini pun saya rasa boleh diterima pakai. Temanya berdasarkan kajian. Temanya ini serikat berkaitan dengan makanan tradisional. Okay. Teknik bebas dan bersesuaian. Okay. Ini soalan yang terdapat di soalan 2 ini. Saya rasa semua murid pun telah memahami kehendak soalannya. Jadi kita tengok secara detail, secara lanjut tentang soalan ini. Okay. Baik, ini tentang soalan ini, kita tengok apakah elemen ataupun aspek yang dinilai. Okay, elemen pertama, dia ada 2. Okay. Elemen satu, portfolionya, dan yang kedua ialah hasil produk itu sendiri. Okay. Kalau kita tengok ini, proses penghasilan karya atau produk hendaklah dibuktikan di dalam folio yang mengandungi kajian perwujudan, pengolahan dan penerkaan idea. Ini penting. Okay. Dan portfolio dan penghasilan karya atau produk tidak boleh dinilai secara berasingan. Okay. Ini tidak boleh dinilai secara berasingan. Maksudnya, apabila ada portfolio, mesti diikuti dengan produknya ataupun artifaknya. Okay. Akan dinilai bersama. Okay. Karya atau produk akhir hendaklah disokong penuh dengan dokumen portfolio. Ini yang saya katakan tadi, dokumen portfolio kajian. Okay. Dokumen portfolio ini maksudnya portfolio yang mempunyai maklumat, catatan, pelbagai maklumat yang ada di dalam sana, yang dihasilkan oleh calon. Okay. Dihasilkan oleh calon, bukan dihasilkan oleh orang lain. Okay. Portfolio kajian calon hendaklah mengandungi ini apa kandungannya? Coba kita tengok. Inilah maklumat-maklumat penting yang harus ada dalam portfolio Anda. Okay, dengar baik-baik ya. Okay, tumpukan perhatian di sini. Aspek dan juga elemen. Okay, portfolio maksudnya aspek elemen pertama. Okay, pewujudan idea. Okay, dalam pewujudan idea ini ada 3 perkara perlu dirungkaikan atau maksudnya perlu dianalisis. Okay. Yaitu isu ataupun permasalahan, apa isunya, kajian maklumat dan juga sumber ilham. Okay. Kalau kita tengok elemennya iaitu memahami kehendak tugasan, boleh membuat lakaran dan mampu membuat kajian secara terperinci dan relevan. Berarti apabila Anda telah memahami kehendak soalan itu, Anda boleh membuat lakaran ataupun mampu membuat kajian secara terperinci. Yang kedua, pemilihan sumber ilham yang tepat. Maksudnya mendapati kehendak soalan. Okay? Maksudnya tidak keluar daripada tajuk kajian. Okey. Dan markah yang diperuntukkan di sini ialah 10 markah. Okey, nampak tu. Jadi ini proses awal dilakukan. So kamu sudah mendapat markah awal 10 di sini. Sekiranya Anda dapat melakukan kesemua ini dengan baik, okey, tidak mustahil kamu akan memperoleh 10 markah di sini. Dan seterusnya yang kedua iaitu pengolahan idea. Pengolahan maksudnya mengembangkan idea. Okay, perkembangan idea itu, pengolahan. Yang ada dalam pengolahan idea ini perkaranya seperti lukisan realistik. Okay, lukisan realistik yang sebenar. Kedua, olahan ataupun perkembangan idea. Di sini berlakunya olahan sudah bermula. Okay, reka letak ataupun ini kajian komposisi di mana kita meletakkan grafik-grafik yang kita olah tadi. Okay. Dan seterusnya cadangan karya ataupun produk akhir. Nah, ini kita sudah nampak produk yang kita boleh hasilkan. Inilah cadangan yang kita hasilkan. Okay. Dan dalam elemen ini kita diperuntukkan 35 markah.
Okey, apakah yang ada pada elemen ini? Okey. Yang requirement-nya apa? Boleh melukis dan mampu mengolah idea. Berarti calon mesti berkebolehan melukis dan mampu mengembangkan idea, mengolah idea. Okey, mendapat idea baharu secara kreatif dan analitik. Okey, maksudnya mesti ada kreativiti dan juga ada analisis. Okey, bukan berlaku peniruan semata-mata ataupun 100% hanya ditiru saja. Jadi itu tidak ada kreativiti di sana. Okey, yang kedua, boleh membuat olahan dengan pelbagai media. Okey, maksudnya menggunakan media berlainan. Okey, mengikut urutan yang lengkap dan tepat. Okey, mengikut urutan yang lengkap dan tepat. Okey, yang ketiga, boleh membuat catatan, okey, dan penerangan pada kajian dan lakaran yang dihasilkan secara terperinci. Okey, perlu diingatkan kepada semua murid, okey, setiap lakaran ataupun olahan itu perlu diikuti dengan penerangan. Kenapa awak buat begini? Okay, kenapa? Apa alasannya? Mesti ada catatan dan penerangan. Saya melakukan ini, saya buat ini, sebabkan ini menggambarkan. Contohlah ayat seperti itu. Okay? Dan yang akhir sekali, keaslian idea dan pengakalan identity. Okay, ini antara dua tajuk awal yang akan cikgu terangkan kepada kamu bagaimana melaksanakan dua aspek ini dahulu dalam video ini. Okey, selepas itu setelah selesai ini barulah cikgu akan menerangkan elemen ataupun aspek seterusnya seperti penerkaan idea, okey, dan elemen kedua iaitu tentang artifak, okey, bagaimana menghasilkan produknya, proses penghasilan, dan akhir sekali ini agak bahagian penghabisan iaitu nilai dan apresiasi. Ini tidak banyak, 5 markah saja. Yang aspek produk ialah 25 markah. Okey, hari ini kita fokuskan pada tajuk pertama, pengujudan idea dan juga pengolahan idea. Okey, cikgu akan tunjukkan secara terperinci. Cikgu berharap semua murid akan memberi perhatian dengan baik. Okey. Baik, ini adalah satu contoh cikgu telah buat untuk kamu, okey, sebagai satu contoh, sebagai panduan saja, ya. Bukanlah kerja khusus yang sebenarnya, ini sebagai panduan saja. Yang pertama tadi iaitu pewujudan idea. Dalam pewujudan idea itu ada isu dan masalah. Nah, okay, pilihlah satu kotak. Katakanlah andai kata kamu memilih inilah kotak dalam syarikat makanan tradisional itu yang harus kamu rungkaikan, bincangkan, yang kamu hendak cungkil apa kelemahan pada kotak ini. Okey. Jadi kita boleh buat seperti ini contoh ini. Yang pertama mungkin kita nampak kelemahan dari segi apa? Isunya dari segi warna. Oh, warnanya mungkin kurang menarik, ataupun membesarkan warna, kurang memberangsangkan selera. Ini tentang warna. Ini antara ayat-ayat yang cikgu tulis di sini sebagai contoh. Mungkin pelajar boleh menambah lagi apa kekurangan pada warna di sini. Okey? Jangan terikat dengan apa yang cikgu terangkan di sini. Ini sebagai satu contoh panduan saja. Yang seterusnya, bagaimana pula kita lihat ilustrasinya? Nah, ini ilustrasinya. Adakah ilustrasinya apa kelemahan ilustrasi di sini? Jadi kita korek isunya di sini. Okey, mungkin terlalu ringkas, tidak menggambarkan makanan sebenar. Itu isu yang kedua. Okey, dan ketiga, isu tentang reka letak pula. Bagaimana susunan reka letak grafiknya ini? Adakah ini bersesuaian? Adakah ini reka letaknya menarik? Okey. Nah, terlalu ringkas dan tidak kreatif. Nah, ini satu isu yang kamu nampak lah. Contohlah isu yang boleh nampak di sini. Okey, seterusnya isu yang lain kita boleh bincangkan di sini tentang kotak ini ialah tipografi ataupun tulisan-tulisannya mana kurang menarik
dan perlu diperbaiki. Okay. Kalau kurang perlu menarik, kamu mesti ada idea bagaimana memperbaiki tipografi yang ada di sini. Itu nanti dalam kajian maklumat pula. Okey, maklumat pentingnya apa? Kurang maklumat penting. Tiada maklumat dalam kotak ni, macam nampak kosong. Okey, contohnya tarik luputnya tidak ada. Okey, logonya pun tidak ada. Okey, logo halal ataupun alamat syarikat pun tidak ada dan sebagainya. Okey, inilah isu-isu yang Anda boleh kupas. Okey, isu masalah. Dan seterusnya mungkin barcode. Okey, barcode sekarang ni kalau dulu dia garis-garis saja, tapi sekarang kita boleh scan. Scan saja barcode-nya, kita sudah mengetahui semua maklumat tentang kotak ini ataupun tentang syarikat tersebut. Okey, nah inilah antara isu yang boleh kita catat dalam isu dan permasalahan ini. Okey, adakah ini jelas? Saya harap perwujudan idea ini sudah jelas untuk murid semua. Okey, apabila melaksanakan tugasan ini. Okey, pilih satu kotak yang agak-agaklah kotak okey, yang agak-agak kamu boleh rungkaikan ataupun buat catatan, cari isu dan masalahnya. Okey, setelah selesai ini, kita beralih ke elemen yang kedua, ke bahagian yang kedua, iaitu perwujudan idea. Okey, tentang kajian maklumat. Okey, kajian maklumat inilah beri cadangan untuk penambahbaikan. Okey, ini kita Anda boleh tulis dalam bentuk ayat di sini ataupun dalam bentuk kenyataan. Okey, ataupun dalam bentuk grafik ataupun kedua-dua sekalinya pun boleh. Ini saya letakkan kosong di sini. Ini kamu boleh isikan ayat-ayat sendiri nanti. Okey, ini sebagai satu panduan saja tentang warna tadi. Okey, warna bagaimana? Perlu diperbaiki. Warna perlu menarik dan dapat merangsangkan selera pembeli ataupun pengguna. Jadi kamu boleh kemukakan contoh warna apa. Okey, ini secara ini ringkas saja cikgu tunjuk di sini. Tapi kamu boleh pergi lebih detail warna apa yang bersesuaian. Nyatakan warna, kombinasi warna apa. Okey. Yang kedua, ilustrasi. Bagaimana ilustrasinya pula? Ilustrasi grafik yang menarik berfungsi sebagai representasi kepada produk yang dijual. Okey, bagaimana ia berfungsi? Macam mana? Kamu buat catatan di sana. Apa pentingnya ilustrasi grafik yang menarik itu? Okey. Yang ketiga, reka letak. Okey. Nah, mungkin isu tadi iaitu susunan reka letak tidak menarik. Jadi, susunan grafik, muka type, logo dan lain-lain haruslah menarik. Okey, kamu mungkin ada idea bagaimana menyusun. Nanti itu akan berlaku di bahagian kajian reka letak grafik nanti. Okey. Dan seterusnya tipografinya mestilah menarik dan keterbacaan yang jelas. Bagaimana tulisan-tulisan itu, font-font yang kamu pilih. Ini pun nanti kamu akan buat satu kajian juga. Okey. Dan akhir sekali iaitu maklumat. Okey, maklumat tarik luput. Okey, perlu ada, kamu kena isilah. Okey, bila tarik luputnya kandungan bahan. Ini perlu benda-benda yang boleh di-upgrade. Okey, logo syarikat, logo tanda halal ataupun alamat syarikat dan lain-lain. Jadi, saya rasa ini bukanlah begitu rumit untuk pelajar. Okey, sebagainya ini sebagai bagaimana kita untuk membuat analisis. Okey, membuat analisis. Nah, di sinilah kita mula mengembangkan idea kita. Okey, kita pelajar juga boleh membuat dalam bentuk grafik di sinilah. Okey, kita boleh tulis di sini, di sini, di sini dan semuanya. Okey, ini mengikut kreativiti pelajar sendiri. Saya rasa pelajar lebih kreatif untuk menghasilkan karya. Okey, Anda menghasilkan portfolio Anda mengikut kreativiti Anda. Okey. Ini sebagai panduan saja, perlu diingat ya. Dan seterusnya ini sudah selesai ya. Selesai tentang kajian maklumat. Okey. Dan kita pergi ke aspek lain. Nah, perwujudan idea, masih lagi di perwujudan idea, sumber ilham. Ini sumber ilham ini biasanya
kita memerlukan gambar-gambar koleksi, okey, pelbagai gambar koleksi sebagai sumber ilham kita untuk kita memulakan olahan idea itu, memulakan perkembangan idea. Okey, inilah kita carilah gambar-gambar, okey, lebih daripada 10 pun tidak apa, yang lebih bagus lagi. Dan setiap gambar ini buatlah catatan di sini. Okey, ini apa? Ini dia grafik macam mana? Ini makanan apa? Okey, buat catatan. Ini buat catatan. Semua sumber ilham ataupun koleksi-koleksi gambar ini mesti disertai dengan catatan. Tidak, cikgu di sini tidaklah buat catatan, okey, untuk kamu. Okey, sudah jelas kan? Okey. Nah, selepas itu, setelah kita sudah dapat, kita masuk kepada elemen yang kedua, iaitu pengolahan idea. Yang ini sudah selesai 10 markah. Jadi, kalau murid sudah dapat menyelesaikan 3 perkara ini, sudah mampu mendapat 10 markah. Senang kan? Jadi, saya rasa tidaklah begitu susah. Okey, seterusnya pergi ke elemen yang kedua, iaitu pengolahan idea. Ini bagaimana mengembangkan idea. Okey, di dalam pengolahan idea itu, yang pertama iaitu lukisan realistik. Ambil makanan tradisional tadi yang kamu pilih. Okey, contohnya saya mengambil sini donat. Ini kita gambar donat ini letak di sini seperti ini dan lukis balik. Okey, seperti ini juga. Ini sebagai memang tidak sama. Saya ambil gambar hiasan saja. Okey, lukis balik ikut exactly seperti ini di sini nih. Nah, inilah lukisan realistik. Okey, kamu boleh ambil makanan tradisional lain seperti macam kek lapis, apa lagi? Kuis apa ini? Sarang semut. Saya kurang mahirlah nama-nama makanan tradisional ni, tapi kamu lebih tahu. Okey, kamu pilihlah makanan yang kamu rasa sesuai untuk kamu pilih. Okey. Jadi ini sebagai contoh saja. Okey, setelah itu kamu siap lukisan realistik. Nah, seterusnya iaitu kita pula beralih kepada olahan ataupun perkembangan idea. Nah, ini perkembangan idea. Dari saya ambil tadi contohnya perkara itemnya, bendanya iaitu donat. Ini donat. Donat ini kamu olah daripada sumber idea daripada donat ini, olahkan dia untuk menjadi satu lukisan grafik. Okey, lukisan grafik. Nah, ini olahan pertama, kamu dapat grafik begini, okay, mungkin begini. Yang kedua, inilah proses-proses mengolah bahan grafiknya, proses begini, begini, dan sampailah ke sini. Ini olahannya. Jadi, dalam kesemua olahan ini, kamu pilih satu yang terbaik. Okey, satu yang terbaik. Okey, kalau sekiranya ada lagi bahan tambahan, benda yang kamu nak sebagai grafiknya di sini, sebagai ilustrasinya, jadi kamu boleh juga olah lagi yang kedua. Okey, lukis saja realistiknya. Maksudnya ada 2 realistik lah, 2 ataupun 3 realistik, lukisan realistik. Dan kamu olah secara berasingan seperti ini juga. Okey, faham? Saya rasa mudah dipahami. Okey, seterusnya kita pergi tengok pula logo. Logo daripada donat tadi, kalau kotak pembungkusan makanan tradisional, contohnya saya pilihkan ini donat. Okey, maka logonya kamu dapat idea daripada donat tadi. Nah, okey, kamu buatlah olahan logo. Okey, begini ke, ini ke hasilnya. Inilah olahan-olahan logo. Mungkin terhasil kombinasi logo huruf dengan apa ini? Rupa, okey, dan sebagainya. Okey, kamu pilihlah yang terbaik. Seterus itu olahan perkembangan muka type. Nah, ini muka type-nya. Muka type ini kamu boleh gunakan komputer, seperti tukar saja fontnya dan juga style lah. Okey. Ini katakanlah dalam donat tu donat lazat berkhasiat. Okey, ini dia punya style. Mau pilih yang terbaik. Okey. Ini senang saja. Dan okey, rekaan grafik yang pilihan. Ini rekaan grafik pilihan Anda.
Oke, ini logo, katalah ini logo yang kamu kaji tadi, ini kamu pilih. Dan ini grafiknya, pilihan tadi untuk sebagai ilustrasi, oke, grafik. Dan ini dia punya muka type pilihan Anda. Dan ini logo halal. Logo halal ini tidak perlu dikembangkan idenya sebab ini sudah tersedia, tidak boleh diubah, tidak boleh ditukar. Dan juga ini ialah barcode-nya tidak boleh ditukar-tukar lagi. Jadi kamu ambil saja ini. Oke, paham? Oke, so ada 5 benda sebetulnya jenis grafik di sini. Nah, inilah grafik ini yang harus kamu susun nanti buat kajian pada kotak tertentu. Bagaimana kamu menyusun ini menjadi lebih menarik, menarik perhatian kepada para pembeli ataupun pelanggan. Jadi ini saya sediakan contoh kajian reka letak pula. Nah, inilah kotak, katakanlah ini kotak serikat kamu tadi. Ada 4 kajian sekurang-kurangnya lah. Kamu susun grafik, rekaan grafik tadi di sini berlainan. Yang pertama susunannya berlainan, yang kedua susunannya berlainan, yang ketiga susunannya berlainan, dan ini seterusnya yang keempat susunannya pun reka letaknya berlainan. Jadi pilih yang terbaik. Katakanlah nomor 1 ini kamu pilih. Dan jangan lupa juga mesti dilukis, disusun juga reka letaknya di hamparan yang sama. Ini hamparan pertama tadi, hamparan kedua, hamparan ketiga, dan hamparan keempat. Ini maksudnya supaya reka letak itu nampak jelas di mana ia berada pada kotak. Ini nampak jelas. Paham? Ini hamparannya. So, senang kan? Mudah. Jadi tidaklah begitu rumit untuk pelajar semua melaksanakan tugasan ini di peringkat awal, yaitu pewujudan idea dan juga di bahagian pengolahan, olahan ataupun perkembangan idea. Jadi markah yang diperuntukkan di bagian pewujudan idea yaitu 10 markah, dan di bagian olahan perkembangan idea 35 markah. So berarti kamu sudah ada peruntukan 45 markah awal di sana. Seterusnya saya cikgu tunjukkan contoh apa ini? Hamparan kotak yang sudah siap. Begini hamparan kotak yang sudah siap dengan ilustrasi maksudnya reka letak. Ini contoh hamparan yang sudah siap dengan reka letaknya lah di sini. Ini contoh saja, jangan pula kenapa tidak sama dengan di atas. Ini sebagai contoh. Ini contoh kedua yang sudah siap hamparannya. Boleh nampak jelas? Nah, inilah cadangan produk terakhir yang kamu sudah siap dengan ini sebagai satu contoh saja, ya. Kenapa nanti nampak? Kenapa cikgu kotak tu lain lagi di atas? Ini sebagai contoh. Ini sudah kamu sudah pilih, maksudnya logonya sudah ada, gambar grafiknya sudah ada, tulisannya, muka type-nya sudah ada, barcode-nya sudah ada, tangga alas pun sudah ada di sini semua. Nah, inilah cadangan begini kamu gambar. Jadi inilah kotak nanti, cadangan akhir ini kamu akan warnakan. Maksudnya kamu beralih pula ke proses kajian warna. Jadi tajuk kajian warna nanti cikgu akan terangkan kemudianlah di video yang akan datang. Apa yang penting semua murid buat dulu bagian proses awal ini, yaitu di proses proses ini pewujudan idea, dan juga pengolahan idea. Nah, ini sudah selesai cikgu terangkan. Jadi cikgu berharap murid laksanakanlah tugasan ini dalam bulan pertama dan bulan kedua ini. Saya harap murid boleh berupaya menyiapkan ini, tidak jugalah susah. Sekiranya semua murid menghadapi masalah untuk membeli bahan ataupun mendapat bahan daripada sekolah, belum ada peluang lagi untuk bersemuka, tidak apa. Cari dulu rujukan-rujukan di internet. Gambar-gambar, koleksi, simpan dulu. Simpan dalam handphone kah ataupun dalam komputer Anda. Kalau tidak mempunyai kertas pun, buatlah catatan di mana-mana kertas. Kalau bukan kertas lukisan, buat catatan dulu
kamu buat rangkanya beginilah soalan satu ini, muka surat kedua ini, muka surat ketiga begini. Ikut saja bagaimana cikgu terangkan tadi. Oke. So, sekiranya ada penambahbaikan, oke, perubahan untuk melaksanakan kerja khusus ini, sekiranya cikgu mendapat makluman ada update lagi terkini, cikgu akan maklumkan kepada anda sekalian dengan seberapa segeralah, okey. Kemungkinan ada penambahbaikan ataupun perubahan. Tapi cikgu harap kalau ada pun tidaklah banyak, tidaklah menyeleweng ataupun terpesong dengan apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, saya harap pelajar semua dapat memahami, berupaya membuat tugasan awal ini. Okey, jangan lengahkan masa, jangan bertangguh lagi sebab kita sekarang sudah berada di bulan mau penghujung bulan Julai sudah. Okey, dalam cuti satu minggu ini, break semester ini, inilah peluang anda untuk mencari maklumat. Siapkan elemen aspek yang pertama dan kedua ini, pewujudan idea dan pengolahan idea. Jadi tidaklah begitu susah. Okey, sekiranya pelajar-pelajar menghadapi masalah ataupun kurang faham melaksanakannya, okey, segeralah berhubung dengan guru pembimbing. Okey, jangan segan, jangan diam saja. Guru pembimbing sentiasa akan membimbing kamu. Okey, faham tu? Okey, juga harap cukup di sini saja dulu untuk video penerangan ini, bimbingan ini. Okey, kita akan bersua kembali di siri kedua nanti. Okey, cikgu berharap semua sentiasa bersemangat dan masih semangat untuk belajar. Okey, yang penting jaga diri, jaga kesehatan dan stay home, stay safe. God bless you all. Okay, bye-bye.